Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Kita dapat sama-sama meneruskan kehidupan dan alhamdulillah, ahlan wa sahlan, kita nak alukan kehadiran para penonton, abang-abang, kakak-kakak, terutamanya bagi pelajar tingkatan 5 ke channel Ustaz Rohid Syam Abidin pada kali ini. Untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam. Kaifalukum? Abang semua sihat? Saya doakan agar sentiasa diberikan kesihatan, keceriaan, kebahagiaan berpanjangan untuk anda semua. Okey, jadi pada kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk study online pendidikan Islam di bawah pelajaran ke-11. Pelajaran ke-11, tajuk solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih. Pelajar tingkatan 5. Okey, jadi dah sedia, dah ready untuk pelajaran kita pada kali ini. Tanpa masa, jom kita mulakan. Untuk yang pertama, kita mulakan seperti biasa, duduk dengan keadaan yang tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling seronok, paling selesa untuk kita memperolehi ilmu, terutamanya untuk pelajaran pada kali ini. Dan jom kita mulakan dengan selawat. Mulakan dengan surah Fatihah dan juga selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita teruskan dengan doa penerang hati. A'udzubillahi samii'al 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita pastikan setiap peralatan kita, setiap equipment, buku teks, utamanya buku teks, pastikan berada bersama dengan para pelajar. Mungkin ada yang belum ada buku teks, boleh ambil sekarang. Dan juga nota Ustaz. Jadi mungkin ada yang belum lagi download, boleh download di bawah. Boleh print mungkin. Okey, pause dulu Ustaz, print dulu. Dan boleh buat nota catatan di nota yang Ustaz sediakan, insya-Allah. Okey, dan kita sama-sama ikhlaskan hati. Fokus untuk pelajaran kita pada kali ini bidang fiqh, dan fiqh. Muka surat 90 hingga 97, pelajaran ke-11, solat sunat istikharah dan solat sunat tasbih, pelajaran tingkatan 5. Dan pada kali ini kita akan mempelajari pada dua unit, dua bahagian, dua jenis solat sunat, iaitu solat sunat istikharah satu dan solat sunat tasbih satu. Okey, jom kita mulakan untuk yang pertama, solat sunat istikharah. Mungkin para pelajar pernah dengar dah solat sunat istikharah ini, terutamanya dengan masa yang semakin membesar, yang mungkin memerlukan satu pilihan, saya kata pilihan. Jadi kita biasa dengar dengan solat sunat istikharah. Ada orang suruh kita buatlah solat sunat istikharah, minta kepada Allah petunjuk dan sebagainya. Jadi apa itu solat sunat istikharah? Jom kita cerita pada kali ini. Yang pertama, kita sama-sama mulakan dengan maksud dan hukum solat sunat istikharah. Kita mula dengan maksud. Apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat istikharah? Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Sekali lagi, solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan
pilihan bagi sesuatu perkara. Jadi kita punya, orang kata, pecahan untuk jawapan bagi maksud ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama, solat yang dilakukan pertama. Yang kedua, untuk apa? Untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Petunjuk untuk menentukan pilihan, dalam menentukan pilihan bagi sesuatu perkara. Dan kita nak kecilkan lagi, kita nak bagi mudah lagi ingat bahawa solat sunat istikharah ini yang pertama untuk memohon petunjuk, satu. Yang kedua untuk membuat pilihan. Petunjuk, pilihan. Petunjuk, pilihan untuk solat sunat istikharah. Dapat? Cantik. Kemudian kita pergi kepada hukum. Hukumnya sunat. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukan tak buat tak apa, tak buat tak apalah juga, tapi rugilah. Baik buat, kan dapat pahala. Okey. Kemudian kita teruskan dengan dalil naqli solat sunat istikharah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kami tentang istikharah. Baginda bersabda, "Iza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah." Min ghairil fariidah. Hadis riwayat Muslim. Yang mana maksud, jika salah seorang daripada kalian gusar tentang sesuatu perkara, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Maknanya Nabi pernah mengajarkan kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari tentang solat sunat istikharah ini, yang mana apabila waktu tersebut mungkin Jabir mempunyai pilihan ataupun mungkin terdapat kegusaran pada hati Jabir bin Abdullah. Jadi Nabi menyuruh, memerintahkan kepada Jabir untuk melakukan solat sunat 2 rakaat selain daripada yang difardukan. Okey, yang pertama. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, kaifiat menunaikan solat sunat istikharah. Bagaimana kaedah, bagaimana cara untuk menunaikan solat sunat istikharah. Okey, kita yang pertama, lafaz niat. Lafaz niat solat sunat istikharah sebagaimana yang kita nak pelajari pada hari ini. Macam mana? Usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Sekali lagi, usolli sunnatal istikharati rak'ataini lillahi ta'ala. Maksud, saja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini lafaz niat. Kemudian kita pergi kepada bilangan rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Solat sunat istikharah berapa rakaat semua? 2 rakaat. Okey. Kemudian kita pergi kepada cara pelaksanaan bersendirian. Bersendirian. Maka kita buat sendiri-sendiri. Boleh tak nak buat ramai-ramai? Nak buat ramai-ramai macam mana kan? Pilihan masing-masing. Jadi untuk solat sunat istikharah ini special kita buat secara bersendirian. Kemudian bacaan dalam solat. Apakah bacaan yang boleh kita baca dalam solat? Ya, rakaat pertama seperti biasalah surah Al-Fatihah dan surah Al-Kafirun ataupun surah-surah lain rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat kedua surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas atau mana-mana surah yang ada dalam Al-Quran. Itu surah ataupun bacaan dalam solat. Kemudian menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam dan doa-doa yang sesuai. Berdoa dengan doa yang sesuai. Okey. Jadi apabila kita nak menunaikan solat sunat istikharah, mungkin pada waktu tersebut kita ada pilihan. Kita ada 2, 3, 4 pilihan. Ataupun kita terdapat kegusaran dalam hati kita. Apakah pilihan yang terbaik untuk kita buat? Jadi kita berserah, kita mohon kepada Allah agar Allah beri petunjuk kepada kita. Jadi inilah kaifiat ataupun cara-caranya untuk kita menunaikan solat sunat istikharah. Dan solat sunat istikharah juga sinonim dengan sewaktu membuat pilihan jodoh. Kan abang kakak-kakak terima ni sampai satu masa apabila mungkin calon ada 2 ataupun 3 calon. Jadi nak membuat pilihan yang mana yang terbaik, yang mana yang paling sesuai. Jadi kita minta Allah beri petunjuk kepada kita. Jadi lakukan solat sunat istikharah. Mungkin
Allah memakbulkan doa kita, permohonan kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita, dan insya-Allah pilihan yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah adalah yang terbaik kepada kita. Okey, nak minta kerja kan, juga kita minta petunjuk kepada Allah, daripada Allah agar memberikan panduan kepada kita. Jadi sama-sama kita melaksanakan solat istikharah ini apabila kita ingin memohon petunjuk ataupun panduan daripada Allah dalam membuat sesuatu pilihan. Okey. Hikmah. Apakah hikmah menunaikan solat sunat istikharah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat pergantungan. Jadi bila kita nak buat pemilihan, kita ada 2-3 calon contoh kan. Jadi kita nak tanya siapa ni kan, tanya tak lain tak bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara dia kita solat sunat istikharah, tanda iman kita, percaya kita kepada Allah atas segala ketetapan yang ditetapkan kepada kita adalah yang terbaik kepada kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, mendidik umat Islam agar sentiasa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam membuat keputusan. Maknanya nak mendidik, memberi pengajaran agar apa jua hasrat kita, apa jua keinginan kita, nak minta panduan dalam hidup kita, caranya, cara nak mencari siapa, tak lain tak bukan carilah Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam membuat keputusan. Jadi macam tu cerita dia. Dan yang ketiga, menjauhkan diri kita daripada perbuatan syirik. Syirik ni apa? Menduakan Allah, memohon selain daripada Allah, dengan memohon bantuan selain daripada Allah, seperti kepada bomoh. Jadi bila kita pergi ke bomoh, kita duk bawa pulut kuning, bawa ayam jantan dan sebagainya kan, bawa sirih, tempat dan sebagainya, kita membuat satu perkara yang sedang menggugat akidah dan iman kita. Kita telah pun menduakan Allah, kita minta selain daripada Allah, dan kita mempercayai pula Allahu Akbar. Jadi para pelajar sekalian, sama-sama kita didik jiwa kita. Nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi jangan minta kepada manusia, jangan minta kepada makhluk lain, kerana yang memberikan kepada kita itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kemudian doa solat sunat istikharah. Rasulullah SAW telah mengajarkan Jabir bin Abdullah dengan doa ini. Para pelajar boleh tengok dalam buku teks dan boleh amalkan bersama. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakhdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairu li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Bisa dengar lagu tu? Daripada kumpulan UNSC kan, doa istikharah. Boleh baca sampailah ke habis, summa radini bi. Okey. Dan maknanya pun para pelajar boleh baca, dan maknanya para pelajar sekalian, masya-Allah, doa sepenuh pengharapan kita kepada Allah. Tengok sikit, kita tengok. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon petunjuk daripada-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku mohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon diberikan daripada kurniaan-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkaulah berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau maha mengetahui perkara ghaib. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui perkara ini, apa dia? Apa yang terbuku di hati kita itu, perkara yang Allah mengetahui itu ialah sesuatu yang baik kepadaku dalam agamaku, kehidupanku dan akibat perbuatanku ini, atau baik dalam waktu terdekat ini dan masa depan, maka ini kita minta, ya Allah, tetapkanlah dan permudahkanlah urusan untukku, ya Allah. Berkatilah aku dengannya, ya Allah. Dan apabila Engkau mengetahui perkara ini apa dia? Perkara yang kita nak buat pilihan itu, baik ataupun buruk,
jika tidak baik untukku, maka jauhkanlah daripadaku dan jauhkanlah aku daripadanya. Tetapkanlah kepadaku di mana-mana sahaja kebaikan ini berada dan redakanlah aku dengannya. Itu dia doa pengharapan kita dalam solat sunat istikharah. Okey, jadi insya-Allah kita akan teruskan. Boleh lagi? Boleh? Para pelajar nak hafal, boleh tengok dalam buku teks, boleh hafal sambil-sambil, untuk sama-sama kita amalkan dalam solat sunat istikharah kita nanti, insya-Allah. Okey, selesai solat sunat istikharah. Dapat? Sekali lagi kita nak buat ulang kaji sikit. Solat sunat istikharah ni solat sunat yang mana kita lakukan bagi mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan sesuatu pilihan. Macam tu nah, pilihan yang terbaik kepada kita. Okey, dapat? Cara solat ni macam biasa, solat sunat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, jadi istimewanya ialah niat dalam hati kita. Kita ada pilihan, kita ada apa nama ni, beberapa jalan untuk kita pilih. Jadi kita minta supaya Allah memberikan petunjuk kepada kita dalam pilihan tersebut yang terbaik. Jadi jika kita dapat petunjuk tersebut, maka alhamdulillah, syukur. Jika mungkin sebaliknya, teruslah berusaha dan berdoa. Moga-moga Allah merahmati perjalanan perjuangan hidup kita, insya-Allah. Okey, baik, kita akan terus dengan unit 2. Okey, boleh? Laju sangat? Tak kot? Kan? Jadi kalau laju boleh ulang balik tengok, dan boleh kita dapat daripada perkongsian ini. Okey, unit 2, solat sunat tasbih. Para pelajar sekalian, solat sunat tasbih adalah solat sunat yang agak berbeza daripada solat sunat yang lain. Serius cakap. Jadi para pelajar perlu lebih fokus untuk solat sunat tasbih ini, kerana kita jarang lakukan. Betul, kita jarang lakukan, dan mungkin para pelajar juga tak pernah dengar pun solat sunat tasbih ni. Jadi pada hari ini kita sama-sama belajar tentang solat sunat tasbih. Kita pergi yang pertama, maksud dan hukum solat sunat tasbih. Maksud dulu, solat sunat yang khusus. Okey, yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak berapa kali? 300 kali pada keseluruhan solat. Bermula dari niat hingga ke salam, tasbih yang kita akan sebut dan baca dalam solat adalah sebanyak 300 kali. Sekali lagi, solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada keseluruhan solat. Dapat? Cantik. Kemudian kita pergi pada hukum, juga hukum sunat. Dalil naqli solat sunat tasbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu tentang amalan yang dapat menghapuskan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini panjang sikit nah. Boleh kita baca sama-sama, insya-Allah. An tusalliya 4 raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bifatihatil kitabi wa suratin, fa iza faraghta min al-qira'ati fi awwali raka'atin qulta wa anta qa'imun subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 marratan summa tarka'u fataqulu wa anta raki'un 10 summa tarfa'u ra'saka minar ruku'i fataquluha 10 summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun 10 summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataqulu lahu 10 summa tasjudu fataqulu laha 10 summa tarfa'u ra'saka minas sujudi fataquluha 10 fadzalika 75 fi kulli rak'atin taf'alu fi 4 raka'atin in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawmin marratan faf'al fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marratan fa in lam taf'al fa fi kulli shahrin marratan fa in lam taf'al fa fi umrika marratan.
riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Okey, jadi ini teks hadis yang mana dalil naqli tentang solat sunat tasbih. Jom kita tengok maknanya. Engkau solat sunat, engkau solat sebanyak 4 rakaat. Okey, ini Nabi mengajarkan Al-Abbas radhiyallahu anhu, engkau solat sebanyak 4 rakaat, engkau baca setiap rakaat Al-Fatihah dan surah. Apabila engkau telah selesai membacanya pada rakaat pertama dan ketika engkau masih berdiri, maka ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk dan bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud dan bacalah 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau sujud semula, bacalah sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud bacalah sebanyak 10 kali. Kesemuanya adalah 75 kali yang engkau lakukan sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu untuk menunaikannya, maka lakukanlah setiap hari. Jika tidak mampu, maka lakukan pada setiap hari Jumaat. Jika tidak mampu, lakukanlah sebulan sekali. Dan jika tidak mampu Nabi sebut, lakukanlah sekali seumur hidup. Jadi nak cerita kepada kita para pelajar sekalian bahawa solat sunat tasbih ini dianjurkan untuk kita lakukan paling kurang seumur hidup sekali. Paling kurang seumur hidup sekali. Lagi power, tak lagi power kan. Jika mampu lakukannya sekali sebulan, lagi mampu lagi kita buat setiap minggu, setiap hari Jumaat, maknanya sebulan 4 kali. Jika mampu lagi, Nabi anjurkan untuk kita lakukan setiap hari. Jadi mungkin kita ni yang last sekali kot, mungkinlah kan. Tak mampu kita sehari seumur hidup sekali pun jadilah. InsyaAllah Allah terima solat sunat tasbih kita. Okey, setakatlah faham. Jadi apa yang lebih pada solat sunat tasbih ni, apa dia? Bacaan tasbihnya. Bacaan tasbihnya, yang mana pada solat sunat tasbih ada tasbih. Okey, dapat tahu tu. Dia punya key dia tu lah, tasbih. Ada tasbih lah. Tasbihnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian hikmah menunaikan solat sunat tasbih. Apa hikmah? Apa kebaikannya? Yang pertama, mendapat keampunan kerana mengamalkan sunnah Rasulullah. Tadi Nabi sebut, ajar kepada Al-Abbas, jika nak diampunkan dosa, Nabi ajarkan solat ini. Solat apa? Solat sunat tasbih. Jadi jika kita melakukan solat sunat tasbih ini, insya-Allah moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita kerana mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meraih ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala kerana banyak bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih kita, zikir kita. Kemudian yang kelima, memberikan ketenangan jiwa kerana banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapatkan ketenangan jiwa, nak dapatkan ganjaran yang besar, nak mendapatkan keampunan daripada Allah, maka lakukanlah solat sunat tasbih, insya-Allah. Kemudian yang ni kita kena lebih fokus untuk kaifiat solat sunat tasbih dengan satu salam. Pasal apa satu salam? Satgi kita cerita. Kenapa ada satu salam? Ada dua salam ke? Yes, ada dua salam. Kenapa? Satgi kita cerita. Kita pergi dulu dengan kaifiat solat sunat tasbih dengan satu salam. Kita mula dengan niat. Lafaz niat 4 rakaat, yakni 4 rakaat satu salam. Pendek kata, rakaatnya macam, ataupun cara pelaksanaannya macam solat zuhur, asar, isyak. 4 rakaat satu salam. Jadi niatnya macam mana? Usalli sunnat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Saya kata dapat? Ini kita 4 rakaat, semua 4 rakaat. Dua-dua, satu salam ke, dua salam ke, 4 rakaat. Boleh buat 2 rakaat? Tak boleh. Dia kena 4 rakaat kerana 4 rakaat itu mencukupkan 300 tasbih. Kemudian bilangan rakaat 4 rakaat,
Okey, dengan satu salam. Yang ni kita nak tahu ni. Sekiranya dilakukan pada waktu siang. Jadi bila waktu siang kita solat sunat tasbih berapa rakaat? 4 rakaat. Berapa salam? 1 salam. Waktu siang. Okey. Jadi waktu malam 2 salam. Jadi bezanya yang itulah. Waktu malam 2 salam. Waktu siang 1 salam. Okey, jadi kita nak baca ni untuk solat sunat tasbih waktu mana? Waktu siang lah ni. Okey, jadi 4 rakaat. Kemudian cara pelaksanaan, bersendirian boleh, berjemaah pun boleh. Jadi solat sunat tasbih ni boleh lakukan secara bersendirian ataupun solat secara berjemaah. Kemudian bacaan dalam solat. Okey, yang ni perlulah para pelajar ambil maklum sikit. Okey, kerana ia agak berlainan dari solat sunat dan solat fardu sendiri, berbeza. Rakaat pertama. Okey, rakaat pertama baca surah Fatihah seperti biasa. Kemudian kita sambung dengan mana-mana surah ataupun yang disebutkan dalam buku teks surah Al-Kafirun. Atau surah lain. Selesai baca surah Al-Kafirun ni, kita contoh ambil surah Al-Kafirun lah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Stop set. Jangan rukuk lagi. Tasbih dulu banyak mana? 15 kali. Berapa kali? 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam mana nak kira? Betul. Guna jari tak apa. Bila kita duduk qiyam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Cukup ni macam ni, 1 2 3, satukan jari ni 5, ulang 3 kali jadi 15. Nak bagi orang kata mudah-mudah kita nak tahu berapa bilangan yang dah kita tasbih baca tersebut. Okey, dapat. Habis saja yang ke-15, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, baru rukuk. Rukuk sebelum masa rukuk jangan lupa ataupun jangan tinggalkan bacaan ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, seterusnya. Okey, sorry. Okey, rakaat kedua. Okey, habislah. Okey, tak apalah. Kita terus. Okey, Ustaz buka semualah. Ustaz buka semua kerana mungkin ada di bawah dia. Macam tu. Okey, dapat nah. Okey, kita tengok yang ni. Tadi kita dah selesai. Okey, rakaat pertama. Benda rukuk. Bila rukuk habis subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, habis jangan bangun lagi. Jangan bangun daripada rukuk. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Bangun. I'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Hamdan kasiran mubarakan fi. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Yang mana ada seorang sahabat Nabi SAW ketika mereka sedang solat berjemaah, bila bangun daripada i'tidal, ada seorang sahabat Nabi sambung bacaan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Yang mana bila selesai solat, ni tambahan lah, info tambahan. Selesai solat, Nabi bertanya kepada sahabat, siapa yang baca tu tadi? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih tu, siapa yang baca? Kemudian sahabat pun kata, saya yang baca. Sahabat ni risau dah, kot Nabi marah ke apa. Rupanya Nabi kata apa? Aku nampak malaikat sedang berlumba-lumba untuk menulis kebaikan kepada bacaan tersebut, orang yang membaca bacaan tersebut. Allah. Jadi kita boleh sambung, Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Okey, habis selesai tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak berapa kali? 10 kali. Turun sujud. Jangan lupa baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Terus dengan tasbih berapa kali? 10 kali. Duduk antara dua sujud, baca bacaan dalam duduk antara dua sujud, tasbih pula berapa kali? 10 kali. Sujud balik 10 kali juga. Okey, sebelum nak bangun untuk rakaat yang kedua, kita duduk sebentar. Duduk sebentar. Sekejap ada cara dia.
untuk apa ni, bacaan dulu. Ini bacaan dulu. Okey, cara dia. Okay. Kita naik untuk rakaat kedua, kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca surah lain, tasbih lagi 5 kali. Kemudian rakaat ketiga tasbih 15 kali, 15 kali bacaan seperti biasa. Okey, kita tengok pada yang seterusnya. Okey. Yang ni lah. Okey. Sebelum bangun daripada rakaat yang kedua, untuk rakaat pertama, duduk istirahah. Duduk istirahah ni macam mana? Sebelum bangun ke rakaat yang kedua, selepas sujud yang kedua, okey, kita duduk sebentar. Duduk sebentar, macam duduk antara dua sujud tu. Bila duduk antara dua sujud, berhenti sebentar, maka waktu itu kita bertasbih sebanyak apa kali? 10 kali. 10 berapa kali? 10 kali. Begitu juga dengan rakaat yang kedua. Bila duduk tasyahud awal, baca tahiyat awal, selesai tahiyat awal, jangan bangun lagi, baca dulu tasbih 10 kali. Kemudian rakaat ketiga seperti mana rakaat yang pertama. Kemudian yang terakhir rakaat yang keempat, selepas selesai Hamidum Majid, tahiyat akhir kan, jangan bagi salam lagi, terus dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar. Selesai, berilah salam. Selesai untuk satu salam. Jadi cuba kita kira tengok berapa nilaian bagi setiap rakaat. Sebelum rukuk 15, kemudian rukuk berapa? 10, 15, 25. 25 bangun i'tidal sebelum sujud dah 10. Jadi 10, 20, 15, 35. Kemudian campur dengan sujud 10, 20, 30, 45. Kemudian duduk antara dua sujud 10, 20, 30, 40, 55. Kemudian sujud balik tadi berapa? 10, dah jadi 65. Kemudian sebelum nak bangun untuk rakaat seterusnya tu, tambah 10 jadi 75. Jadi bila 75 kali dengan 75, campur 75 untuk 2 rakaat, berapa dah? 150. Jadi 150 campur lagi 2 rakaat lagi, jadi 300. Dapat macam tu insya-Allah. Kemudian ini 2 salam pula. Okey, tadi 1 salam dapat. Jadi ini 2 salam. Solat seperti biasa macam tadi juga, cuma apabila rakaat yang kedua kita bagi salam. Rakaat kedua kita bagi salam, kita bangun sambung pada solat yang kedua untuk salam yang kedua. Macam tu saja yang kita nak faham kan. Dan begitu kita tengok pada niat. Okey, usolli sunnat tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. 2 kali kita sebut untuk 2 kali salam. Okay, saja kau solat sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, 4 rakaat bilangan rakaat, 4 rakaat dengan 2 salam, sekiranya dilakukan pada waktu mana? Malam. Kalau 1 salam berapa waktu mana? Siang. Pandai, cantik. Kemudian cara pelaksanaan sendirian atau berjemaah. Okey, kita tengok pada bacaan dalam solat. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun seperti biasa. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Jangan lupa selepas bacaan surah Fatihah, surah, sebelum rukuk kita baca tasbih berapa kali? 15 kali. Yang lain semua 10 kali. Sebelum nak rukuk itu saja 15. Boleh? Cantik insya-Allah. Jadi rukuk tidak sujud, duduk antara dua sujud kedua juga seperti biasa. Bacaan seperti biasa. Okey. Dan untuk akhirnya kita kan 2 salam, jadi 2 rakaat 1 salam. Dan bila 4 rakaat jadi 2 salam lah. Jadi apabila rakaat pertama duduk istirahah sebelum bangun pada rakaat yang kedua, sebelum bangun tasbih 10 kali. Kemudian sambung pada tasyahud akhir dan membaca tahiyat. Sebelum bagi salam kita tasbih sebanyak 10 kali dan kita beri salam. Bangun untuk rakaat ataupun solat yang kedua, dan bacaan seperti yang kita baca ni lah, insya-Allah. Jadi boleh setakat itu. Untuk solat sunat tasbih ni dia agak special kerana dan memakan masa yang agak panjang. Jadi mungkinlah kita nak buat anytime, boleh. Nak buat waktu mana boleh. Solat tasbih nak buat waktu mana pun boleh. Dia tak seperti solat sunat duha. Solat sunat duha dia ada waktu dia. Solat sunat witir ada waktu dia. Namun begitu solat sunat tasbih ni anytime. Cuma kalau kita nak buat tu, seeloknya sepertiga malam, yang mana waktu tersebut apa saja amalan yang kita buat
insya-Allah afdal waktu dia nak baca Quran, nak solat sunat, solat sunat taubat, solat sunat hajat dan sebagainya sepertiga malam. Dan kalau kita nak buat solat sunat tasbih ni pada sepertiga malam, takut-takut tahiyat akhir at-tahiyatul mubarakatus ngantuk, terlena, sedap subuh dah. Jadi mungkin untuk solat sunat tasbih ni kita boleh cari masa lah, masa yang sesuai untuk kita lakukan solat tasbih, sebab masa dia agak panjang. Biasalah akan tasbih 300 kali kan. Nak baca biasa aja, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita nak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, allahu akbar, jenuh terang habis. Jenuh terang habis. Boleh ke? Boleh, tak masalah, tapi lambat lagi lah, kan. Jadi untuk solat sunat tasbih dan solat sunat tadi istikharah selesai, insya-Allah selesai takat ini. Jadi sebarang permasalahan masalah lah, ada masalah, ada pertanyaan, boleh tulis di bawah komen, insya-Allah. Dan jika ada nak berikan sebarang komentar ataupun semangat pada Ustaz, insya-Allah juga kita mau minta sama-sama komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi untuk download bahan yang Ustaz sediakan dan kita kongsi-kongsikan dengan yang lain. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih, jazakumullah abang kakak mungkin bersama dengan kita ustaz-ustaz juga menonton pada kali ini. Minta ampun ada kekurangan kesilapan di mana-mana, mohon tunjuk ajar, dan insya-Allah semoga semua akan beroleh kebaikan bersama. Jadi kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang, pelajaran study online bersama Ustaz Hisham Abidin di episod yang akan datang, insya-Allah. Jazakumullah khair, wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.